Kita bersama di sini dengan yang pertama, penerima Anugerah Pelajar Terbaik dan Anugerah Akademik Cemerlang, Nur Hazimah binti Taha. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Nanti kita tanyakan soalan. Kita perkenalkan dahulu yang berada di tengah-tengah di sini, Muhammad Izan. Ya, betul? saya. Okey, Muhammad Izan Syahiran bin Haji Syahrir merupakan penerima Anugerah Akademik Cemerlang. Apa jurusannya diambil di Politeknik? Dalam seni bina. Dalam seni bina. Okey. Di sebelahnya pula yang terakhir kita ada Rafiuddin Afiq bin Haji Kamaluddin merupakan penerima Anugerah Akademik Cemerlang. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey. Jadi kalau semuanya sudah sedia, kita ingin terus sahaja pertanyakan soalan yang pertama untuk mereka. Baik, telah pun kita perkenalkan masing-masing, tapi jurusannya indah semua seperti kita kongsikan. Jadi ada baiknya juga daripada mereka sendiri agar lebih jelas jurusan yang mereka pelajari lah ya, ataupun menjadi penerima anugerah pelajar terbaik berkenaan. Terlebih dahulu bersama dengan Nur Hazimah binti Taha, mungkin boleh kongsikan sedikit mengenainya. Pertama sekali kami dari pihak Politeknik dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rampai Pagi dan Politeknik kerana telah menjemput kami untuk wawancara pada pagi ini. Untuk perkenalkan diri, nama saya Nur Hazimah binti Taha. Saya mengambil jurusan dalam Data Analytics dan apabila itu sajalah. Comel. Simpan dulu. Simpan sekarang lagi. Okey, kita tanya Izan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Izan Syahiran bin Haji Syahrir, graduan Politeknik Brunei dalam program ataupun jurusan seni bina lah. Seni bina. Sekejap, kita ingin tanya Izan. Ketika dapat anugerah pelajar terbaik ini, apa perasaan Izan pada ketika itu? Sejujurnya saya rasa amat besar hatilah, bersyukur alhamdulillah dapat anugerah ini. Mungkin ya jadi satu motivasi lah buat saya sendiri untuk terus berusaha ya, insya-Allah. Daripada Nur Hazimah sendiri bagaimana? Saya berasa berbesar hati dan gembira dan sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ia merupakan saat yang paling berharga lah bagi saya dan yang akan saya kenang sepanjang hidup. Penat lelah kan, penat lelah sepanjang tahun dan akhirnya ada pengiktirafan dan penghargaan tersebut. Jangan kita lupa dengan Rafiuddin Afiq di sini. Rafiuddin, sila perkenalkan sekali lagi dari jurusan mana dan juga mungkin boleh kongsikan perasaan untuk telah menerima anugerah tersebut. So nama saya Rafiuddin Afiq bin Haji Kamaluddin dan saya mengambil program Power Plant dan Power System Teknologi di dalam bidang petrokimia di Politeknik Brunei. Alhamdulillah, sebenarnya indah juga sangkalah kan terpilih untuk dapat anugerah. Saya rasa amat bersyukur dan banggalah juga, bukan saja untuk diri saya tapi juga untuk keluarga, pensyarah dan rakan-rakan sebaya yang telah membantu saya sepanjang saya belajar. Bagi saya anugerah ini bukan sekadar satu penghargaan saja, tapi juga satu pengiktirafan bagi segala usaha dan cabaran yang saya lalui sebelum ini. Alhamdulillah. Dengan adanya pengiktirafan sebegini menjadi motivasi untuk semuanya juga ya. Di atas penat lelah yang telah pun dilalui, terutama sekali dalam perjalanan untuk menimba ilmu ini. Majlis Convocation sebenarnya sudah pun diadakan pada 23 di bulan Oktober 2025 yang lalu kan, di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Jadi sebenarnya di sini ingin kita tanya, setelah tamat pengajian di sini, apa yang what is the next plan? Apa yang diharapkan untuk seterusnya? Mungkin boleh kita mulakan daripada Hazimah? Selepas tamat pengajian di Politeknik Brunei, saya berhasrat untuk menceburi kerjaya dalam bidang data dan menggunakan ilmu yang saya perolehi di Politeknik Brunei untuk menyumbang kepada pembangunan organisasi dan pembangunan negara. Saya juga berhasrat untuk belajar lebih lanjut dan agar saya supaya menjadi lebih profesional di dalam bidang data inilah. Baik, mungkin ada juga lepasan pelajar ataupun pelajar yang mempunyai perancangan untuk memasuki Politeknik Brunei ini. Mungkin dapat dijelaskan sedikit apa sebenarnya data analitik berkenaan, apa yang dipelajari dan di manakah hala tuju pekerjaannya nanti? Yang dipelajari di dalam data analitik ialah menganalisis data agar kita tahu tentang perkara yang menyebabkan sebuah organisasi itu boleh maju ataupun tidak. So di sini juga kami belajar tentang membuat dashboard, menggunakan coding dan AI juga termasuk dalam data analytics juga. So
kerjaya ya. Ia boleh membantu bekerjaya sebagai data scientist ataupun data engineer ataupun AI ML engineer. Rasanya ini adalah di antara jurusan kekinian sebenarnya, Yes. Muammar ya. Satu jurusan yang pastinya akan ada high demand nantinya. Yes. Data ini baru ditubuhkan di Politeknik. Saya baru batch kedua. Oh, baru batch kedua. Artinya pada tahun 2023. Probably Betul. betul. 2023 baru mula ditubuhkan dan Hazimah sendiri adalah merupakan batch kedua. Setakat ini bagaimana? Hazimah sendiri memang sangat suka lah. Saya sangat suka kerana ia belajar tentang trend terkini seperti AI, machine learning dan sebagainya. Ya, betul. Sebab kalaupun bekerja dalam bidang marketing dan sebagainya, data adalah di antara salah satu hal ataupun aspek yang diambil perhatian. Jadi memang betul lah apa yang Hazimah kongsikan. Ianya sangat perlu juga untuk bukan saja satu jurusan tapi sebenarnya banyak peluang pekerjaan yang ada ya. Kalau untuk Izan sendiri tadi mengambil jurusan seni bina. Betul. Okey, sekarang mungkin boleh berikan pengenalan apa sebenarnya you buat seni bina? Bob the Builder sajakah? Sebenarnya seni bina ataupun dalam Englishnya architecture. Architecture. Mempelajari tentang pembinaan lah. Maksudnya pembinaan di mana kami akan belajar menggunakan software seperti SketchUp, AutoCAD, blueprint lah mestinya, membuat pelan. Kalau untuk Izan, apa cabaran paling susah mengambil jurusan seni bina ini? Sejujurnya seni bina banyak memerlukan meluangkan waktu yang untuk membuat SketchUp floor plan-nya. Bagi saya memerlukan konsisten dan juga disiplin yang tinggi. Sekarang Izan tadi ada mengongsikan yang menggunakan komputer. Adakah ada juga pelajaran ataupun sekarang ini ia sudah pun outdated menggunakan secara manual melukis pelan tersebut? Bagi saya dua-dua lah dipakai. Dua-dua diperlukan. Sketch ataupun lukisan dan juga model menggunakan computerized. Okey, jadi setelah menamatkan pengajian ini, apa harapan Izan sendiri? Mana hala tujuannya ni? Okey, harapan saya dapat membina kejayaan kokoh lah dalam bidang seni bina dan juga dapat menyumbangkan kesan positif kepada masyarakat dan juga negara lah, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Kita harapkan juga benda yang sama ya. Terima kasih Izan telah pun berkongsi sama. Sekarang kita ingin tanyakan pada penerima anugerah akademik cemerlang ketiga di sini, Rafiuddin Afiq bin Haji Kamaluddin. Tadi jurusan yang diambil adalah Power Plant dan Power System Teknologi. Okey, Power Plant dan Power System Teknologi. Jadi untuk jurusan tersebut mungkin dapat dikongsikan apa yang you belajar, apa cabarannya. Okey. Sepanjang saya belajar di Politeknik itu, yang saya belajar adalah kira jalur karan and then macam segala mesin-mesin yang dipakai macam tampak refinery yang segala ada motor, ada kira mostly yang pub wiring lah. Yang wiring kami belajar cara akan buat layoutnya, dari mana karan-karannya, and then kira how to maintain itulah. Kira mostly catulah. Dalam pembelajaran berkenaan, adakah kebanyakannya menggunakan teori saja ataupun ada juga aktiviti ataupun secara teknikal hands on? Kira most of it kami belajar bab teori lah, tapi ada masa-masanya kami akan bagi hands on, kami akan cuba buat pasang-pasang wiring sana sini and then check if it's work lah. Kira rata-rata berapa lama kan jurusannya diambil? Setahun, 2 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi sama, semuanya 3 tahun. Yes, 3 Okey, tahun. jadi sepanjang 3 tahun itu kita tanyakan pada Hazimah dahululah. Apa di antara kenangan manis yang you ingat, jalan liku kehidupannya sepanjang 3 tahun itu bagaimana Hazimah? Sepanjang 3 tahun itu memori yang indah bagi saya adalah membentangkan projek final year saya dengan rakan-rakan sekerja dan juga mengikuti pertandingan akademik yang boleh meyakinkan diri saya. Saya juga berpeluang untuk dapat internship di salah sebuah telekomunikasi organisasi di Brunei, iaitu UNN, di mana di situ saya belajar menggunakan dataset sebenar dan belajar lagi tentang memahami tentang environment of working sana, dan itulah yang pengalaman yang paling terindah. Betul lah kan, ianya menambah lagi nyorang
capability dan capacity juga untuk berada dalam jurusan tersebut. Kalau untuk Izan, bagaimana sepanjang 3 tahun apa kenangan manis? Kenangan manis di Politeknik Brunei memang banyaklah, terutama terima kasihlah Politeknik Brunei. Salah satunya yang saya ingat ya, apabila saya diberi peluang lah untuk menjalankan internship di luar negara di Indonesia selama 3 bulan. Bagi saya ianya satu membuka mata saya lah, ataupun memberi perspektif yang lebih luas untuk saya dan juga belajar benda baru lah. Apa bezanya bila you bekerja ataupun internship di Indonesia dengan negara Brunei Darussalam sendiri? Adaptasi dengan berbagai culture lah. Itu yang buat sukar sikit. Jadi ada perbezaan lah ya dalam penghasilan karya-karya ataupun sketch up bangunan-bangunan berkenaan ya. Kalau dilihat juga lain negara ada juga perbezaan itu sendiri. Contoh saya bagi saya gambar, Tani tahu ini di negara berkenaan. Jadi itulah mungkin ada cabarannya. Ya betul. Identiti masing-masing negara. Identiti negara masing-masing. Daripada Raffiuddin sendiri bagaimana? Pengalaman manis sepanjang belajar di Politeknik banyak peluang juga. Alhamdulillah juga, yang paling saya suka itulah kenangan-kenangan dari persahabatan saya lah. Kami ada membuat macam berdagang, entrepreneurship tu. Kami memprep untuk beberapa hari lah. Mau tahu apa yang dijual apa, and then sudahnya on the actual day pun macam first day tu huru hara lah. Huru hara, tidak tahu apa yang dibuat apa. Sini. Tapi alhamdulillah by the end kami dapat hasil lah yang memuaskan. And then ada lagi kami buat exhibition juga before kami masuk internship. Kami pun sama juga huru hara tu mikirkan. Memang biasa kalau kami nak huru hara lah. Akhirnya ujung-ujungnya kami dapat first place dari exhibition tu. Dari terkejut lah ya. Terkejut. Alhamdulillah lah. Nak sangat suka dengan perkongsian Raffiuddin di sini kerana bila mana kita berada dalam sebuah college ataupun university, kenangan yang banyak kita ingatkan bukan sahaja tentang journey pembelajaran tersebut, tapi persahabatan yang terbina, pengalaman-pengalaman yang kita lalui bukan sendiri, tapi bersama dengan rakan-rakan yang lainnya. Seperti yang Raffiuddin katakanlah, awal-awal huru hara, tapi nombor 1 macam mana kata? Itulah kalau dalam kehidupan kita ini sebenarnya bukan hanya perlu tertumpu kepada seorang diri, tapi pentingnya untuk kita ni ada kerjasama. Pembelajaran daripada kerjasama, socialization kita ni. Betul. Bersama dengan orang lain perlu juga ada sebenarnya untuk menghasilkan. Kalau dilihat juga memang dinafikan huru hara, tapi mungkin antara penilaian adalah penilaian para juri mungkin disebabkan oleh bagaimana huru hara berkenaan dapat kembali semula untuk bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain. Itulah kerana mereka sendiri ada skill-skill tersendiri. Betul. Kan. Mungkin mereka pun rakan-rakan menjadi salah satu support system Raffiuddin kan. Tapi selain rakan-rakan, siapa lagi support system Raffiuddin? Support system saya yang nombor 1 lah bagi saya adalah arwah ayah lah. Yang bagikan saya untuk masuk dalam bidang kejuruteraan ialah arwah ayah itulah sendiri. Ia pun dalam bidang kejuruteraan. So ia yang macam inspire untuk ikut buat ini. And then rasa andang dalam darah lah juga. Untuk anda terbiasa sudah terbiasa sudah. Pasal karena bawa sana sini untuk macam bertukang lah. Jadi dari kecil maksudnya memang sudah tahu dari muda lah. Dari muda lah. Dari muda lah memang sudah tahu. Okey. Kalau Izan sendiri support system bagaimana? Siapa? Yang pertama sekali keluarga lah, ibu bapa saya. Memang keluarga saya lah yang penting. Di luar daripada guru-guru, pensyarah, rakan-rakan yang sudah support system lah. Saya akan katakan support system saya sendirilah mereka. Alhamdulillah. Jadi itulah untuk sebenarnya bila mana kita melihat seorang individu itu berjaya, kita bukan sahaja melihat kejayaan seseorang, tapi sebenarnya ada support system di belakangnya yang sama-sama turut mendorong dan mendukung pelajar-pelajar yang berjaya ini. Kalau untuk Hazimah sendiri? Sama seperti mereka, support system saya yang pertama adalah keluarga, terutama kedua ibu bapa saya. Tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa berada bersama saya di saat susah dan senang, dan serta pensyarah-pensyarah, terutama pensyarah SICT yang sentiasa mendorong kami sekelas untuk maju jaya ke masa depan. Alhamdulillah. Tadi Hazimah sendiri ada mengongsikan semasa ada membuat pembentangan di hadapan rakan-rakan. Ini kebiasaannya saya seringkali saya minat untuk mengetahui apa sebenarnya ide-idea daripada pelajar-pelajar tahun akhir ini. Jadi mungkin kalau Hazimah sendiri apa yang dibentangkan di hadapan rakan-rakan? Di situ kami buat projek final year
dipanggil sebagai HR dashboard analytic. So di situ kami memakai dataset daripada Google, dan additional arah dashboard ini adalah predict employees, adakah mereka akan lari daripada company tersebut ataupun tidak menggunakan machine learning. Oh, jadi itu FYP project kita boleh katakan. Kalau Izan, FYP project apa? Kalau kami sini bina FYP project membina bangunan lah, di mana focusing revitalization Kuala Belait. Jadinya kami dibagi task ataupun tugasan untuk bagaimana untuk merevitalisasikan Kuala Belait ini. Menggunakan seni bina. Bagaimana daripada seni bina sendiri. Memang kalau dilihat juga daerah masing-masing juga ada perbezaannya. Kadang-kadang kalau tani melintas kawasan itu, aku tahu ni, aku dia ni. Betul lah. Ya. Kalau dia tutup mata dibawa ke daerah Belait, aku tahu ini daerah Belait ni. Kerana kalau dilihat tanahnya saja ia rata semua panjang. Jadi memanglah. Kalau mereka yang ada ilmu tahulah, kan. Ya. Kalau macam nak dibawa ke mana-mana saya semua sama. Okey. Terlalu banyak. Terlalu banyak terlalu banyak. Okey. Kalau untuk Rafiuddin sendiri, bagaimana apa FYP projectnya? Kalau untuk course saya sendiri, kami tidak ada itulah FYP. Tapi ditukarkan dengan internship, jadi dari macam dorang maybe 6 bulan. Kalau saya sendiri 1 tahun. Jadi waktu terakhir internship di mana? Internship arah Hengi, arah Pulau Muara Besar. Di sana diberikan peluang lah ya untuk mempelajarinya ya. Memanglah ada kaitannya juga dalam bidang tersebut ya. Baik, bila adanya menjadi seorang penerima anugerah berkenaan ya, memang kita ni harapkan sesuatu yang baik, tapi bagaimana Nur Hazimah yakin percaya bahawa rupanya betul saya adalah penerima anugerah pelajar terbaik ini? Mengapa, dari sudut mana merasakan memang bertepatan juga? So bagi saya dari semester 1 ketika saya mendapat result, dan saya terkejutlah dengan result saya, dan dari situ saya start membina diri saya untuk saya ingin mendapatkan anugerah ini. Memang sudah target Dari semester 1 sampai hujung semester, saya target untuk mendapatkan semua distinction pada semua punya subjek. Dan akhirnya dapat. Alhamdulillah dapat. Di sini berbanggalah sebenarnya kan, bila melihat anak-anak muda di sini, apanya orang kan, mereka ada target dan mereka dapat capai target tersebut. Pastinya ianya datang dengan pelbagai usaha dan juga doa-doa daripada support system sendiri ya. Baik, nampaknya sebenarnya kami ingin bertanya lebih lanjut ni kepada ketiga-tiga narasumber kita, memberi adil lah. Sebab seronoklah bersama dengan mereka. Kerana perlu juga untuk kita ni mencari, menggali apa pengalaman dan juga bagaimana mereka menyeimbangkan kehidupan dan juga menjadi seorang penerima anugerah pelajar terbaik dan juga cemerlang ini. Tapi masa telah mencemburi kita ni. Kami mohon maaf. Kalau ini berkesempatan, nantilah off air kita bertanya. Betul sekali. Kita ingin tanyakan, mungkin ada kata-kata terakhir, mungkin ada nasihat yang ingin disampaikan. Kita mulakan daripada Izan terlebih dahulu. Nasihat saya untuk pelajar di luar sana, termasuk saya sendirilah juga sentiasa fokuslah dalam matlamat hidup, membuat sesuatu dengan lillahi ta'ala. Dan yang penting restu dan juga doa ibu bapa itu yang penting lah. Setuju sekali. Kalau untuk Rafiuddin? Kalau untuk saya ingin nasihatkan kepada semua belajar ataupun ada yang kan ingin belajar di Politeknik Brunei kah atau di mana-mana, ialah manfaatkan segala peluang-peluang yang kena bagi, and then kira persahabatan itu yang paling penting lah. Ya tahu sudah kenangan-kenangan tan itu nanti. Very orang sangat impactful kalau rakan-rakan kita di sini, adik-adik kita berkongsi tentang nasihat-nasihat yang ada. Hazimah, nasihat terakhir. Kalau saya adalah disiplin dan konsistensi itu penting, dan tidak lupa juga sembahyang 5 waktu, dan sentiasa fokus semasa pembelajaran di sekolah. Dan di rumah kita ni boleh relax sedikit lah. Betul, alhamdulillah. Betul. Menyeimbangkan waktu rehat dengan waktu belajar. Betul. Baiklah, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tiga narasumber kita kerana berkesudian bersama memberikan kata-kata semangat dan juga sedikit rahsia kepada habis kita ya, terutama sekali adik-adik kita ni yang pada ketika ini pelajar. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain keluaran jika ada kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.